رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرؤوف بن نور البحنجي والشيخ سالم بن عبد الله الحضرمي والشيخ عبد القادر المندلي رحمه الله وحفظهم الله تعالى، مشايخنا أجمعين ووالدنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersua muka sekali lagi setelah bercuti lebih kurang sebulan kan. Sebenarnya kelas kita diteruskan, cuma mungkin ada yang tak dapat hadir. Kita teruskan dengan kelas tasawuf sepanjang bulan Ramadan. Cuma mungkin ada kebanyakan yang tidak dapat hadir. Tapi tak apa, kita teruskan semula program pondok kita ni setiap malam Ahad ataupun setiap malam Minggu. Macam ni lah, Sabtu malam Ahad. Cuma saya nak tanya, okey kah suara? Clear Belakang okey Gambar kurang jelas. Gambar mana? Gambar. Kenapa tu? Oh lain. Okey, tak apa. Okey, baik. Kita sambung balik semula pengajian kitab kita ni, kitab ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, pada muka surat yang ke-25. Pada muka surat yang ke-25. Kita bahas, kita masuk pada perbahasan berkenaan dengan istilah-istilah yang sangat penting. Dalam pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid ni, inilah istilah yang sangat penting untuk kita fahami dan kita kuasai betul-betul. Selain daripada beberapa kaedah nanti kita akan sebutkan, untuk kita nak memahami betul dalam bab akidah ni supaya tidak menjadi kesalahfahaman. Masih. Baik. Kita tengok pada muka surat 25. Kata pengarang hafizahullah taala, ini penerangan tentang beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum membicarakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini kita dah masuk kepada perbahasan isi kitab ni. Ini permulaan dia. Pengertian iaitu berkenaan dengan beberapa istilah yang penting. Pertamanya istilah zat. Apa itu zat? Bila disebut zat tu apa? Okey. Kedua, sifat. Begitu juga yang ketiga, asma. Asma ni daripada ismun, daripada perkataan ismun, jamak dia asma, iaitu nama-nama. Kemudian af'al. Af'al ni dia dari perkataan fi'lun. Dari perkataan fi'lun. Apa makna fi'lun? Perbuatan. Asma' tu nama, af'al tu perbuatan-perbuatan, sifat lah. Sifat. Zat tu ialah diri. Kalau kita terjemah makna dia diri. Kalau kata kita sebut zat kotak ni, zat air kotak ni, ni diri dia ni, diri air kotak ni. Begitu. Tapi pinjam istilah jelah, kita pinjam istilah tu. Tapi adakah istilah-istilah ni boleh diguna pakai kepada makhluk ataupun tidak? Nanti kita bahas kejap lagi. Baik. Pertamanya istilah zat. Apa makna zat? Pada bahasa zat ni ertinya diri. Ini terjemahan pada bahasa lah. Zat tu makna dia diri, batang tubuh.
Kalau kita boleh terjemah petang tubuh lah. Nak senang faham ni pun. Sebenarnya bukan hakikatnya begitu pun. Tetapi dikehendaki pada perbahasan ilmu tauhid, makna ni disebut istilah. Zat ni apa dia? Tempat berdiri bagi segala sifat dan segala nama. Apa makna zat? Zat ni ialah yang berdiri padanya, mana yang menempel padanya sifat dan juga asma. Zat ni yang berdiri sendiri sebenarnya. Mana berdiri sendiri ni apa? Dia terjadi sendiri. Sendiri dia. Berdiri sendiri ni boleh juga kita maksudkan dia tidak dicipta. Dia tidak diciptakan. Sendiri. Berdiri dengan sendiri dan dia tidak memerlukan kepada bantuan yang lain. Sebab tu zat tu, perkataan zat tu sebenarnya istilah yang lebih tepat merujuk kepada Allah, bukanlah kepada makhluk. Cuma kalau kata kita gunakan juga perkataan zat tu kepada makhluk, contoh kita sebut macam tadi, zat air kotak ni, zat itu atas dasar pinjaman, bukannya pada dasar sebenarnya, bukan pada hakikat. Hakikat kita tak boleh sebut ni zat. Sebab zat tu sesuatu yang berdiri padanya nama dan juga asma. Nama tu asma lah, dan juga sifat. Yang berdiri padanya sifat dan juga asma. Dan zat ni dia berdiri sendiri. Makhluk ni dia bukannya terjadi sendiri, dia bukan berdiri sendiri. Dia dijadikan. Dia memerlukan kepada yang menjadikan dia. Dan dia memerlukan kepada bantuan yang lain. Contoh kotak ni kalau kita letak macam tu saja, bolehkah air kotak tu terbuka sendiri? Tak ada kan? Itu makna dia memerlukan kepada bantuan. Nak senang faham gitu. Jadi tak tepat, bukan kata 100% salah, tapi sepatutnya tak sesuai. Kita gunakan perkataan zat kepada makhluk. Kalau gunakan juga atas dasar pinjam sahaja, bukannya sebenar-benar hakikat. Sebab makhluk ni dia tak jadi dengan sendiri. Tapi kalau orang yang belajar akidah, yang betul-betul dia pegang di hati-hati pada percakapan dia, perkataan dia, dia tak akan guna perkataan zat tu pada makhluk. Dalam percakapan dia umum, awam, sama-sama dengan orang ramai sekalipun, dia tak akan guna. Cuma malam ni kita atas dasar pinjam sahaja, sebab nak senang nak bagi faham perbezaannya tu bagaimana. Boleh sampai sangat tu. Boleh kan? Jadi makhluk ni lebih tepat kita gunakan kalau nak tunjuk pada zat makhluk. Apa istilah yang lebih tepat? Jisim atau jirim atau jauhar. Jisim ni apa? Bentuk tubuh badan. Tubuh dia, bentuk dia. Tu panggil jisim. Badan dia. Tu. Istilah yang lebih tepat lah. Istilah lebih tepat. Sebab bila kita faham benda tu, kita akan berhati-hati dan kita takkan terguna kepada tempat lain. Kalaupun terguna, kita anggap atas dasar sabqul lisan, dipanggil tersasul, ataupun atas dasar mungkin pinjaman sahaja untuk nak mudah menerangkan, nak bagi faham. Begitu. Iktibar sajalah. Baik. Maksudnya tiap-tiap sifat dan nama dinisbahkan kepada sesuatu, maka sesuatu itu dipanggil zat. Hanyalah tiap-tiap zat dikenali dengan sifat-sifatnya sahaja. Contoh saya nak tanya, ni apa? Ni apa? Air kotak kan? Kita panggil air kotak, betul ke tidak? Nak tanya, air itu bentuknya kotak ke? Sudah. Macam mana mau jawab? Kotak air. Boleh lah, logik lah sikit kan? Air kotak, macam mana pula air tu boleh jadi bentuk kotak? Macam mana nak sebut tu? Nampak tak? Itu dia sebut pinjaman tu tadi. Adakah sebenarnya dia ni air kotak? Kita sebut iyalah, betul lah, ya ni air kotak lah ni.
ataupun kotak air, sama je pun. Ni lah dia ni. Macam mana kita nak kenal dia ni? Ada nama dia. Betul ke tidak? Dengan nama tu kita kenal batang tubuh dia ni. Betul? Dan dengan sifat dia kita kenal dia ni. Kenapa kita panggil dia air kotak, bukan air botol? Sebab sifat dia ni kotak. Kalau macam ni, nampak tak? Macam ni kita panggil botol air atau air dalam botol, air botol, tak kisahlah. Sama je pun maksudnya tu. Betul ke tidak? Sebab apa? Sifat dia. Beza tak dua benda ni? Beza, walhal kedua-dua air. Tapi kenapa kita panggil ni air kotak, ni air botol? Sebab sifat dan nama dia beza. Nampak tak? Jadi yang menunjukkan kepada batang tubuh dia ni, itu ialah nama dan juga sifat. Adapun batang tubuh dia ni boleh kita istilahkan dengan istilah zat. Boleh juga, pinjam je lah, pinjam perkataan. Sebenarnya hakikat bukan zat pun. Dia lebih tepat kita panggil jisim. Lebih tepat lagi kita panggil jisim. Tapi atas dasar nak senang faham je ni. Kita buat contoh nak bagi senang faham. Zat Allah Ta'ala kita tak kenal, sebab memang kita tak pernah nampak pun. Habis macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala, sedangkan zat dia tak pernah kita nampak? Ialah melalui sifat dan namanya. Nama dan sifat dia. Kerana nama dan sifat dia ni disebut, disampaikan oleh baginda Nabi, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Betul ke tidak? Kemudian diriwayat oleh para sahabat sampai kepada ulama kita, Imam Asy'ariyah dan juga Imam Maturidiyah. Maka dikumpul, dirangkumkan dalam 20. Diringkaskan. Sebenarnya hakikat dia bukan 20 sahaja, kita tak tahu berapa. Hakikat sebenar tak terbilang, kita tak tahu. Sifat Allah Ta'ala dan juga dia punya nama kita tak tahu. Cuma dikisahkan, diriwayatkan daripada Quran dan juga hadis, kemudian dikumpul oleh para ulama 20. Adapun namanya ada 99. Itu jelas dalam hadis Nabi lah. Jelas dalam hadis Nabi. Baik. Perlu diingat, ni Syekh sebut pada kita. Ni tanbih, boleh kita tulis situlah, peringatan. Kalau dalam kitab-kitab kita baca dia ada perkataan tanbih tu. Tanbih makna peringatan. Perlu diingat, istilah zat dan sifat hanya digunakan untuk Allah Ta'ala sahaja di dalam pelajaran ilmu tauhid. Nampak? Dalam bila kita belajar ilmu tauhid, istilah zat dan sifat hanya digunakan untuk Allah, nisbah kepada Allah Ta'ala. Adapun bila sedangkan pada zat makhluk hanya dah diistilahkan dengan jirim, jisim atau jauhar, dan sifatnya dipanggil arat. Sifatnya dipanggil aurat. Sifat makhluk ni dipanggil dengan istilah arat. Dia tak panggil istilah sifat. Sebenarnya istilah sifat tu lebih kepada Allah. Tu dalam pelajaran ilmu tauhid. Tapi bila kita bercakap awam, orang awam, bolehlah kita pinjam istilah tu, tak apa. Yang penting orang boleh faham. Kan kita boleh lebih-lebih pula gunakan istilah, orang pun tengah-tengah tak faham. Salah juga. Kalau begitu, bila kita belajar macam ni, kita dah tahu istilah-istilah tu kan. Jadi boleh kita beza-bezakan. Begitu senang mau faham. Kalau kita belajar dari awal. Ni ada orang dia belajar dari tengah, nganga dia, apa ustaz cakap ni, jauhar, jisim, arat, apa tu? Sebenarnya benda tu itulah sifat makhluk. Sifat makhluk istilah dia arat. Sifat Allah Ta'ala istilah dia sifat. Penggunaan istilah tu. Itu saja. Boleh faham Boleh dapat kan? Tu istilah. Terkadang dipakai juga istilah zat dan sifat kepada makhluk pada misal adalah bertujuan memahamkan. Macam kita buat tadi. Macam kami buat tadi kan? Ini zat dia. Sebenarnya kalau ikut betul istilah dia tak tepat zat tu. Yang betul apalah? Jisim. Sifat dia apa ni? Sifat dia. Warna dia hijau, bentuk dia petak. Betul ke tidak? Itu sifat lah tu. Sifat. Sifat ni yang menempel pada jisim. Dia duduk pada jisim. Dia duduk pada zat. Dia tak boleh nak dipisahkan dengan mudah. Itu dia panggil sifat tu. Jadi sifat ni dia duduk menempel pada zat. Kalau ikut betul, kita tak
tak sesuai kita gunakan perkataan sifat tu menunjuk kepada makhluk. Yang sesuai perkataan dia apa dia? Arad. Ain ra dad. Ejaan dia ain ra dad. Arad. Ni ejaan dia. Aradun. Boleh juga baca dengan arudun. Boleh. Itu sifat bagi makhluk. Istilah dia tu, istilah dia. Istilah sifat bagi makhluk. Boleh sampai setakat tu boleh faham Ni kita cerita istilah. Ni asal tajuk atas tu pun Syekh dah sebut beberapa istilah yang penting yang perlu diketahui dalam membicarakan sifat-sifat Allah. Istilah-istilah ni kena tahu dulu. Kalau tak tahu istilah tu yang jadi bingung tu. Lain orang cakap, lain dia faham. Kemudian lain pula dia sampaikan pada orang. Itu yang jadi sesat tu. Jadi istilah ni kena bagi clear dulu. Boleh? Istilah zat di situ. Boleh nampak faham Faham. Jadi lepas daripada ni kita akan gunakan perkataan zat tu bagi Allah Ta'ala. Perkataan sifat, istilah sifat bagi Allah Ta'ala. Adapun bagi makhluk kita akan gunakan perkataan jisim atau jirim atau jauhar. Itu menunjukkan zat tubuh badan makhluk tu. Tubuh makhluk tu sendiri, bentuk tubuh makhluk tu sendiri. Adapun kalau dia punya sifat, istilah dia arad. Ni arad. Aradun ataupun arad ataupun arudun. Boleh tiga-tiga salah. Okey. Kita tengok Musurat 26. Boleh? Bismillah. Perkara yang perlu diambil tahu berkenaan dengan zat makhluk. Ni zat makhluk. Berkaitan dengan makhluk Ia disebut dengan jirim atau jisim atau jauhar. Hakikatnya ketiga-tiga ni sama. Sebenar-benarnya sama, iaitu jirim. Disebut juga dengan jirim, disebut juga dengan jisim. Tiga-tiga tu sebenarnya satu. Cuma bila kita belajar, ulama diistilahkan tiga tu nampak perbezaan dia. Apa perbezaan dia? Begini, kita tengok Baik. Jirim, apa makna jirim? Apa makna jisim? Apa makna jauhar? Tiga-tiga ni makna dia sama, iaitu tiap-tiap sesuatu yang memenuhi lapang kedudukan dirinya. Sesuatu yang memenuhi ruang. Itu juga dipanggil jirim, itu juga dipanggil jisim, itu juga dipanggil jauhar. Itu juga dipanggil jauhar. Okey? Jirim pun boleh, jisim pun betul, jauhar pun betul. Apa makna dia tiga-tiga ni? Makna dia sama, iaitu sesuatu yang memenuhi ruang. Sesuatu memenuhi ruang. Contoh kita ambil kata makhluk ni memenuhi ruang. Makhluk ni memenuhi ruang. Apa bukti dia? Dewan ni asal dia sebelum kita letak kerusi, meja semua-semua ni lapang tak? Lapang kan? Tapi bila kita letak kerusi, meja kita susun bubuh macam-macam, nampak sempit tak? Kalau kita masuk lagi, padatkan lagi, dia jadi sempit kan? Padat sampai padat betul. Itu menunjukkan makhluk. Makhluk ni dia memenuhi ruang. Dia mengambil lapang. Kalau bahasa kitab lama dia panggil sesuatu yang mengambil lapang, mengambil ruang. Ni dia memenuhi lapang. Memenuhi lapang kedudukan dirinya. Maksudnya apa? Dia mengambil ruang. Itulah jirim atau jisim atau jauhar makhluk. Sama. Itu bukti makhluk. Tuhan Allah Ta'ala, dia tak memenuhi ruang. Kenapa? Kerana dia bukan makhluk. Kalau kita kata Allah Ta'ala duduk di arash, contoh, nak tanya mana besar, Allah Ta'ala lagi besar ke arash lagi besar? Kan jadi pening. Arash tu makhluk, jadi dia mesti ada saiz, betul ke tidak? Cuma kita tak tahulah berapa besar saiz dia, tapi ada tak saiz? Dia mesti ada saiz sebab dia makhluk. Besar mana kita tak tahu, tapi ada saiz dia. Dia mesti ada bentuk dia, betul ke tidak? Baik, kalau kata Allah Ta'ala duduk di arash, bersemayam di atas arash, makna berduduk lah tu, duduk di atas arash. Soalan, mana lagi besar? Kan kita jadi pening. Sebab tu yang betul dia apa dia? Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Selesai masalah, tutup.
Bila sebut gitu maksud dia apa? Kita bezakan makhluk dengan Tuhan. Tidak akan sekali-kali makhluk tu bersifat dengan sifat Tuhan, dan Tuhan tidak akan sekali-kali bersifat seperti mana sifat makhluk. Nampak kan? Itu salah satu argue lah, cara hujah kita nak mudah nak menolak pahaman-pahaman yang pelik-pelik ni. Kan itu salah satu. Baik. Jadi kita sebut tadi jirim, jisim, jauhar ni apa dia? Apa erti dia? Sesuatu yang mengambil lapang, memenuhi ruang. Samalah tu. Itu makhluk. Baik. Kita tengok ciri-ciri khas. Kalau jirim ni dia tidak ada ciri-ciri khas, dia biasa jelah. Kalau jisim kadang-kadang dia bersusun-susun. Daripada juzuk-juzuk 2 atau lebih. 2 atau lebih. Kalau bahasa sains dia panggil atom dan juga molekul. Molekul tu jisim atau jirim, samalah. H2O, air kan? Betul ke tidak? Air kan, kita panggil air, betul? H2O, hidrogen dia 2, oksigen dia 1. Kalau belajar sains dulu, kalau kami salah tolong betulkan. Kami pun tak mahir buat kimia ni. Okey. Bila kita sebut H2O, dia biasanya dia terdiri daripada apa ni? Satu oksigen, kemudian dia ada 2 hidrogen. Betul ke tidak? Ni kalau belajar sains lah kan? Ni oksigen ni oksigen. Kecil tu bila kita pecah tu kita kecil ni kita. Yang ni hidrogen. Ini pun hidrogen. Yang belakang tak nampak, minta maaf. Memang saja kami kecilkan sebab dia pun kecil. Nak senang faham je lah. Jadi H2O ni dia terdiri daripada 2 ni. 1 oksigen, 2 hidrogen. Bila dia bergabung, dia asalnya satu-satu ni dia panggil atom. Betul ke tidak? Atom ni jauhar lah bahasa Arab. Bila dia bergabung, dia jadi molekul. Molekul tu boleh kita panggil sebagai jisim pun boleh, jirim pun boleh. Istilah bahasa Arab je lah. Dia kan? Sebab tu ilmu Islam ni sebenarnya dia merangkumi ilmu sains. Dan ilmu sains tu pun sebenarnya hakikat dia orang Islam punya. Orang Islam punya. Kenapa kita bersebut itu? Dari sudut sejarah. Ilmu sains ni naik ketika zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah di Baghdad, ketika tu di negara Eropah, dia zaman kegelapan. Dia orang tengah perang saudara, habis. Tak tahu benda, ilmu pun tak ada masa tu. Tak sempat orang untuk ilmu. Selepas daripada dia orang Renaissance kan, dia zaman kebangkitan dia orang, ketika tu Baghdad jatuh. Ilmu-ilmu ni dah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Mana pintu masuknya ilmu ke sana? Cordoba. Spanyol. Zaman sekarang Spanyol Portugal lah. Dulu tu negara Islam, Cordoba tu. Itu pintu masuknya ilmu-ilmu Islam ni ke barat. Pintu dia di situ. Dan kerajaan Mamluk Antokia ni dekat mana? Utara Turki tu. Situ pintu masuk dia tu. Pintu masuk ilmu Islam ni ke negara barat. Tapi sekarang ni siapa klaim ilmu dia? Sebab kita ni jadi bodoh dan diperbodohkan. Contoh saya nak sebut, minta maaf. Ini sejarah yang tak boleh dipadam. Di kereta atau motor, bila kita nak gerakkan motor tu dia panggil apa? Piston, betul ke tidak? Piston tu ilmu siapa? Teori siapa yang buat piston tu? Ilmu orang Melayu. Jadi kita tak tahu kan? Kita pun tak tahu tu ilmu kita. Pernah dengar tak satu alat nama dia gobek api? Mancih orang dulu-dulu. Lighter orang dulu-dulu. Lighter orang dulu-dulu dia ada 2 batang kayu. Satu batang kayu ruas besar, satu batang kayu ruas dia kecil. Di ruas yang kecil itu dia akan diikat dengan getah. Di hujung ruas yang kecil itu dia akan letak satu benda, abuk kayu ke, habuk ke, kulit kayu yang dah kering ke, dia letak situ. Dia akan gunakan teori mampatan, geseran dan mampat. Dia ibarat 2 batang tadi kan, satu batang yang besar, satu batang yang kecil. Dia letak gini, kemudian dia tepuk, pop, dia cabut, berapi. Itu teori piston. Piston dalam kita punya enjin tu. Itu ilmu orang Melayu. Orang sana dia buat olah sikit, dia claim dia punya. Padahal teori asal tu siapa punya? Kita punya. Orang dulu-dulu naik atas kapal, bayangkanlah kena ombak badai tsunami, takkan dia nak buat obor.
Macam mana nak tahan? Cara dia macam mana? Buat gobek api dalam kocek. Nak nyalakan api senang je. Ambil je buk sikit, pop, letak, berbara dah berapi. Tu orang dulu-dulu punya ilmu. Tapi kita tahu tak benda tu? Kita tak tahu. Mereka mungkin malam ni baru first time kita dengar kan? Kenapa? Ilmu kita telah diperbodohkan. Kita ni umat yang telah diperbodohkan oleh orang barat. Sebenarnya kita ialah umat yang paling bertamadun di atas muka bumi ni. Tak nafilah tamadun-tamadun lain tu, tapi kita ni ada tamadun kita sendiri. Kompas dicipta zaman bila kompas? Sekitar tahun 1600 Masihi. Kompas baru dicipta, tapi orang Melayu kita dah belayar sebelum tu lagi. Habis macam mana dia gunakan kompas? Navigasi dia tu ada ke guna GPS? Zaman tu tak ada. GPS dia apa? Bintang. Orang Melayu kita dulu-dulu kalau turun ke laut, dia takkan jadi sesat. Masuk ke darat, masuk hutan, dia takkan sesat. Sebab apa? Dia tahu macam mana nak tengok bintang. Bintang ni bintang utara, ni bintang selatan, ni bintang timur, bintang barat. Jadi sesat kah? Tak sesat. Dia takkan sesat. Tapi orang putih, dia naik duduk dekat atas laut. Asal dia Christopher Columbus nak pergi ke negara India, akan pergi ke Amerika. Sebab apa? Zaman tu tak ada kompas lagi. Dia jumpa dekat negara Amerika, tengok orang kulit merah, tapi orang kata ni India, dia panggil Red Indian. Rupa dia yang bodoh. Sejarah yang tak boleh nak ditukar benda tu. Kompas tu kemudian. Awal-awal orang kita navigate dulu guna bintang. Jadi ilmu pelayaran tu dikuasai sebenarnya orang Melayu. Tidak ada satu bangsa yang panggil tanah tempat darah ni, tempat dia lahir ialah tanah air, melainkan orang Melayu kita. Orang Arab panggil watan, itu tunjuk tanah je. Orang Arab Inggeris dia sebut motherland ataupun fatherland, itu tunjukkan tanah juga. Kita ni tanah air, makna kita tanah dan air ni tempat kita hidup. Tu sejarah je lah, tak payah panjang-panjang cerita situ. Patah lebat ni. Sikitlah bagi semangat kita nak belajar. Baik, kita tengok lagi ciri-ciri khas jisim jauhar. Jauhar ni kadang-kadang dia tersusun daripada dua atau lebih, kadang-kadang dia sendiri dia. Dia tak tersusun, dia atom tunggal, single. Atom single. Atom single ni dia panggil dengan nama jauhar firid. Ada nama bawah tu, nampak kan? Ataupun jauhar ghairu murakkab. Atom single. Sebiji dia aja. Tu. Kalau yang bersusun-susun ni, yang bergabung-gabung, dia panggil jauhar murakkab. Jauhar murakkab yang bersusun-susun. Okey. Baik, kita tengok lagi misalnya kalau jirim tu ketulan batu, kayu, kain dan lain-lain. Jisim ni manusia, otak, kereta dan lain. Apa beza? Dia tak ada beza pun, sama je. Sama, contoh ni sama je. Tapi ada sebahagian ulama membezakan. Jisim ni untuk makhluk yang nyawa. Ada nyawa dipanggil jisim. Kalau makhluk tak ada nyawa dipanggil jirim. Adalah sebahagian istilahkan macam tu, tapi hakikat sama je sebenarnya. Jisim tu lebih banyak diguna pakai untuk makhluk yang ada nyawa, macam manusia. Manusia dia tak panggil jirim, dia panggil jisim. Tu lebih tepat istilah tu kalau halus lagi lah, kalau lebih mendalam lagi. Kalau kita timur pendapat yang ni tadi, iaitu jisim ni lebih kepada yang bernyawa. Bila makhluk tu ada nyawa, contoh burung, dia tak panggil jirim burung, dia panggil jisim burung. Contoh. Boleh faham, nampak kan? Dia ada nyawa. Begitu. Tapi kalau yang tak bernyawa, contoh dia macam botol. Ni dia panggil jirim botol. Tapi salah tak kalau kita nak panggil jisim botol? Tak salah. Sebenarnya sama je. Tak ada masalah pun. Okey. Terjemah bahasa kita pula, kita panggil batang tubuh. Biasa kita sebut batang tubuh ada nyawa lah kan. Kalau ni kita sebut bentuk, kita sebut gitu kan. Tapi kita kena ingat, bentuk tu bukan jisim, bentuk tu sifat. Bentuk tu arat. Perbetul sikit. Bentuk ialah arat. Petak, bulat, lonjong, bujur, persegi-segi. Tu mambang persegi, bak kata.
Siapa? Aziz ke? Aziz Sattar ke kat dalam pendekar punya lapuk tu. Kan? Okey, baik. Tengok lagi jauhar ni bumi boleh, besi boleh, biji boleh. Ni jauhar murakkab. Dia bergabung. Kalau dia tunggal dia satu sahaja, itu dia panggil jauhar firid ataupun jauhar ghairu murakkab. Iaitu zat yang ketunggalan sehingga tidak boleh dibelah bahagi kerana halusnya seperti kumin. Ni bukan kuman lagi, kumin halus lagi daripada kuman. Kita ambil lah virus corona tu, sebuti dia tu. Tu boleh lah tu, kita panggil dia tu jauhar fardi, jauhar firid, jauhar ghairu murakkab, dia sebiji dia. Dia nak pecah lagi payah dah. Tak boleh nak pecah lagi dah. Walaupun kalau tengok teknologi sekarang ni boleh pecah lagi kan. Virus corona yang sebiji tu dia boleh pecah lagi tu. Dia ambil dia punya kepala je. Dia buat apa, vaksin kan. Teknologi buat vaksin tu. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala jadikan ilmu tu lah. Bagi manusia. Hebat manusia ni sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni tak sedar diri. Sama ada tak sedar diri terlampau mengaku hebat, ataupun tak sedar diri rasa diri tu terlampau lemah. Itu masalah juga tu. Jadi biar sederhana je, lagi bagus. Hebat, tapi taklah terlalu kita bangga diri. Nak kata kita bodoh, tidak, pandai juga. Macam tu. Sederhana, tu lebih bagus. Mu'tadil sahaja. Baik, kesimpulan, kita tengok kesimpulan. Jisim jauhar murakkab dan jauhar firid ataupun jauhar ghairu murakkab adalah juga dinamakan jirim. Sama je sebenarnya, hakikat sama. Zat Allah Ta'ala bukan sesuatu yang memenuhi lapang. Oleh itu zat Allah Ta'ala tidak boleh sekali-kali dipanggil jisim, dipanggil jirim atau dipanggil jauhar, sebagaimana yang akan dibahaskan pada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Nanti kita jumpa. Bahasa ni panjang sikit lagi, nantilah. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna mukhalafatuhu lil hawadis? Mukhalafah tu berbeza. Hu tu Allah, makna Allah berbeza. Lil hawadis, dengan sekalian makhluk. Hawadis tu jamak bagi hadisun. Ejaan dia begini. Ejaan hadisun tu begini. Hadisun. Hadisun ni benda baru. Kalau hadisun, ini perkataan, percakapan, cakapan Nabi. Biasa kita guna percakapan Nabi lah, hadis Nabi, sabda Nabi. Itu hadis. Boleh juga kita sebut ni hadis ustaz contoh, boleh, masalah. Pinjam perkataan, itu perkataan. Hadis ni perkataan, percakapan, hadisun. Tapi kalau hadis ialah benda baru, sesuatu yang baru. Beza dia kat mana? Alif dengan ya, pasal tak? Asal perkataan asal sama, iaitu hadasa. Hadasa itu baru. Itu maksud dia, baru. Kalau haddasa, memperbarui. Tu tak apalah, tu nanti bahasa Arab kita belajar lebih lagi nanti insya-Allah. Jadi mukhalafatuhu lil hawadis tu maksud dia apa? Berbeza Allah Taala itu dengan sekalian makhluk. Maksud dia tak sama. Berbeza Allah Taala dengan makhluk. Baik. Itu nanti kita belajar pada bab sifat tu nanti lebih mendalam. Yang penting kita sebut sini, zat Allah Taala itu tidak boleh sekali-kali dipanggil jirim, tidak boleh dipanggil jisim, tidak boleh dipanggil jauhar. Kerana apa? Kerana itu ialah zat bagi makhluk. Istilah zat bagi makhluk. Baik. Wallahu taala alam. Ada soalan? Sila. Cahaya dia panggil jisim juga. Tapi jisim kasif, makhluk halus. Jisim latif dia panggil, bukan kasif, latif. Cahaya ni ialah jisim, satu makhluk, tapi makhluk yang halus. Dia sebenarnya ada juga dia punya atom dia tu. Ada juga. Dan cahaya ni dia mengambil lapang. Dia memenuhi ruang. Dia ambil lapang sini ni. Betul ke tidak? Bukti dia kalau kata ada satu saja mentol tu, contohlah, tak ada, lain-lain ni tutup, satu je buka. Yang terang kat sebelah mana? Kat tempat yang buka tu lah. Tempat yang tak terbuka ni kita nampak gelap kan? Jadi cahaya tu dia mengambil ruang.
Dia ada ruang dia, ada tempat dia situ. Cuma tak dapatlah kita nak pegang. Sebabnya jisim ni dia ada dua jenis pula. Ada jisim kasar. Jisim kasar ni ulama panggil jisim kasif. Kasifun. Kasifun. Ejaan dia macam ni. Minta maaf. Silap. Safa. Kasif. Kalau yang ni, yang halus ni dipanggil latif. Dipanggil latif. Latif ni halus. Cahaya makhluk halus. Bukannya jin yang makhluk halus ya. Bukannya hantu yang makhluk halus. Kita ni biasa faham hantu makhluk halus. Udara kat kita ni, udara oksigen ke, udara yang ada ni karbon dioksida ke, tak kisahlah, nitrogen ke, hidrogen, helium, apa pun. Udara yang ada ni kan, udara ni makhluk halus. Sebab apa kita sebut makhluk halus? Dia tidak, jisim dia tu tak boleh nak dipegang, tapi boleh dirasai. Macam cahaya lampu ni, kita boleh nampak kan? Kita boleh rasai cahaya tu macam mana? Terang, nampak terang tu. Cahaya terang tu kan. Tapi cuba tangkap cahaya tu, boleh tak? Tak boleh. Ada makhluk halus. Beza dengan makhluk yang kasar ada, kasif. Kasif ni dia berbentuk. Bila kita boleh pegang. Kalau kita tepuk berbunyi. Begitu. Boleh faham Nampak kan? Jadi dia tetap makhluk. Cahaya apa semua makhluk. Semuanya makhluk. Wallahu ta'ala alam. Okey, boleh? Nampak kan? Sebab tu kadang-kadang saya uji orang. Kalau macam dekat Masjid Sungai Berdaun kan, saya tanya, cuba tunjuk pada saya mana cahaya lampu. Cuba tunjuk sikit. Tunjuk saya mana cahaya lampu. Di dalam mentol. Sudah. Dalam mentol. Bila kita minta tunjuk cahaya lampu, dia akan tunjuk macam tu kan? Tunjuk. Betul ke tak? Hakikat sebenarnya apa dia tunjuk tu? Cahaya ke mentol lampu tu? Bab lampu tu, fluoresan tu kan? Itu yang kita tunjuk sebenarnya. Sebab apa? Mentol lampu tu makhluk kasif. Makhluk yang keras, yang kasar. Jisim dia kasif. Mana keras, kasar macam tu, boleh dipegang. Hakikat yang kita tunjuk tu ialah batang mentol tu, bukan cahaya tu. Tunjuk cahaya saya minta sekarang ni, tunjuk cahaya, bukan tunjuk batang mentol. Tak boleh Ustaz. Tapi nak kata cahaya tak ada, tak boleh ni terang. Kata nampak tak? Ada, jadi dia panggil jisim halus. Bahasa kita panggil makhluk halus. Batu makhluk halus tu jangan kita kata hantu je. Apa sahaja yang tak boleh nak dipegang, nak ditangkap sebagai tu makhluk halus lah tu. Okay? Pembohong lah orang kata tangkap hantu buah dalam botol. Bohong. Minta maaf lah. Kadang-kadang ada orang dia marah tu kalau saya sebut macam tu. Macam Syekh Rauf sendiri pun, dia pun pelik. Macam mana orang tu boleh tangkap hantu masuk botol? Kan ada yang buat kita, Allah Ta'ala alam lah, dia berlakon. Kamu tu tak tahulah. Kita husnuzon je lah. Dia nak buat perubatan Islam, baguslah tu. Dia nak buat berubat kan. Dia tangkapnya jin masuk dalam botol. Kita tengok botol tak ada rupa jin. Rupanya tipu dalam tipu. Faham tak? Bohong dalam bohong. Habis kita pula cahaya. 2 kali kena bohong. Makhluk halus mana ada gitu. Suruh dia keluar sudahlah. Cuma ada orang tanya, Ustaz, macam mana pula orang kena rasuk tu, jin tu boleh masuk dalam badan? Sudah. Dia masuk dalam badan tu bukan ganti tempat roh. Faham ya? Kalaulah dalam satu jisim ada 2 roh, pecah jisim tu. Kaedah fiqh, kaedah disebut apa? Tahsinul hasil mustahilun. Memperbaiki lagi yang dah baik ni hancur, rosak. Dia jadi pecah. Habis yang jin masuk tu, dia bukanlah masuk ganti tempat roh, tapi dia menguasai kawalan roh. Faham tak? Dan dia bergerak. Nabi sebut jin ni, syaitan ni, bila dia rasuk orang, dia masuk dalam badan kita, dia bergerak melalui pembuluh darah. Dia masuk dalam aliran darah. Mana dia bergerak dalam aliran darah tu. Bukan dia jadi darah,
tapi dia bergerak dalam aliran darah. Situ yang dia masuk menguasai kita punya fikiran. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, iaitu yang membisik-bisikkan waswas di dalam dada manusia dari kalangan jin dan juga manusia. Manusia pun ada juga yang buat kita was-was. Itu syaitan jugalah tu. Syaitan dalam kalangan manusia. Okey. Jadi hakikat orang kena rasuk tu sebenarnya apa? Dia sebenarnya dia tak dapat nak mengawal dia punya rohani dia sendiri. Dia dikawal. Bukanlah jin tu ambil tubuh dia, bukan. Tapi dia tu dikuasai dia punya minda, fikiran sebagainya. Yang bercakap tu sebenarnya bukan jin tu dia, tapi jin tu hasut dia suruh cakap, sebab tu dia cakap. Sebab tu tak pernah lagi kita dengar suara jin, yang kita dengar suara manusia tu. Orang kena hasut tu suara dia sebenarnya, cuma dia berlakon. Tiba-tiba kasar gitu kan. Sebab jin tu hasut suruh buat suara kasar macam tu. Gitu, suruh tiru-tiru. Jadi jangan kita tertipu lah. Tu je. Itu hakikat orang kena rasuk. Allah Ta'ala alam. Tak mau cerita waktu lah, panjang lagi. Kalau orang yang nampak makhluk halus, dia ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan. Yang kedua, mungkin dia tu sakit. Dan nombor dua tu paling ramai. Dia tu sakit. Mana dalam diri dia tu ada jin. Sebab tu dia boleh nampak yang alam jin tu. Di antara dua. Sama ada memang betul diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, itu pun kita panggil karamah lah. Kelebihan oleh Allah Ta'ala, mungkin ada beramal sebagainya, Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia. Ataupun yang paling ramai sekali ialah yang dia tu sendiri sakit. Mana dalam diri dia tu ada jin. Tak tahulah jin macam mana. Jadi dia tu sakit, dia penyakit lah. Dia dirasuk sebenarnya dalam keadaan dia tak sedar. Sebab tu dia boleh nampak alam sana tu. Sebab dalam Quran sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bangsa jin ni dia boleh nampak kamu manusia dalam keadaan kamu tak boleh nampak mereka. Allah Ta'ala nafi dalam Quran bahawa kita ni memang tak boleh nampak alam jin, tapi tiba-tiba boleh nampak. Makna something wrong pada orang tu. Something wrong pada orang tu. Biasanya kebiasaan paling ramai pada orang tu sini sakit. Orang tu sini sakit. Wallahu ta'ala alam. Okay? Cukup bersekadar tu saja dulu. Panjang pula pembahasan kat situ kan. Okey, kita tengok buat tajuk kita Safinatun Najah, kita sambung lagi. Last itu tajuk mana? Yang ni memang tajuk ni kita cuti lah, sebulan lebih kita cuti kita kan. Dua kitab ni. Tajuk istinyak ke? Habis dah lah buat tajuk istinyak tu. Istinyak menggunakan batu tu ada 8 syarat tu. Selesai dah rasanya kan? Selesai dah. Okey, kita masuk bab fardu wuduk. Ni bab wuduk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat 12 ya, tengok muka surat 12. Kata pengarang, faslun, ini satu fasal pada membicarakan fardu wudu. Fardu ni apa makna fardu? Apa makna fardu? Fardu ni sama maksud dengan wajib. Istilah mazhab kita Syafi'i, kalau disebut fardu sama juga dengan maksud wajib, sama juga dengan maksud rukun. Sama, seerti. Rukun pun betul, fardu pun betul, wajib pun betul. Kenapa dibezakan istilah tu sikit? Kan? Kenapa? Kerana dalam bab haji dia ada fardu haji, iaitu rukun haji, ada wajib haji. Dia dua benda beza, nampak kan? Ingat tak dalam kalau bab tajuk haji umrah, rukun umrah dengan fardu umrah lain. Rukun umrah atau rukun haji kalau kita tinggal, batal umrah, batal haji. Tapi kalau wajib haji, wajib umrah, kalau kita tinggal bayar dam. Kan lain tu. Jadi di situ diguna istilah lah dalam bab tajuk lain pun. Tapi kalau dalam bab tajuk lain selain haji dan juga umrah, bila disebut fardu ni makna dia apa? Rukun. Makna dia wajib, sama. Rukun pun betul, wajib pun betul. Di sini lebih kepada makna rukun.
Apa dia? Furudul wudu'i sittatun. Bermula fardu wudu itu ada 6. Makna fardu wudu ni apa dia? Rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Ada 6 rukun wudu. Jadi bila kita berwudu, 6 perkara ni kita kena buat, tak boleh tinggal. Kalau tinggal, wudu kita tidak sah. Pertama dia apa? Al-awwalu an-niyatu. Pertama ialah niat. Pertama ialah niat. Dan niat ni tempatnya ialah di dalam hati. Wa mahalluha fil qalbi. Nanti kita masuk bab mushaf 13 tu. Ada syarahan dia lebih panjang sikit, syarahan bab niat tu. Niat ni, niat bila sebut niat ni apa? Niat ni ialah lintasan dalam hati. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'li, iaitu lintasan dalam hati yang serentak seiring dengan awal perbuatan. Itu makna niat menurut mazhab kita Syafi'i. Boleh kita tulis baliklah. Sebenarnya ada je yang sebelah tu, ustaz sebelah. Tapi tak apa, boleh kita tulis. Apa makna niat? Niat ni ialah lintasan dalam hati yang seiring atau serentak dengan awal perbuatan ibadah tu. Itu makna niat. Contoh, kalau kita ambil wuduk ni, niat tu di mana kita nak jatuhkan niat tu? Mana kita nak sebut niat dalam hati tu? Ialah ketika awal perbuatan wuduk. Mana perbuatan wuduk? Tu nombor 2. Wasani ghuslul wajihi, iaitu membasuh wajah. Rukun wuduk nombor 2 ialah membasuh muka. Ketika awal air sampai ke muka tu, ketika itulah niat. Jadi ketika kita basuh muka tu, sebut dalam hati, sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Itulah maksud niat. Supaya kalau dalam solat, di mana kita nak jatuhkan niat tu? Mana kita nak berniat tu? Dalam hati. Tapi ketika bila masa dia? Ketika kita angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sepanjang kalimah Allahu Akbar tadi dalam hati tersebut, saja aku solat fardu isyak 4 rakaat ikut imam kerana Ta'ala. Panjang Ustaz, macam tak sampat saya. Ambil dia punya kaedah dia, sekurang-kurang qasad ta'arud ta'yin. Sahaja aku solat fardu isyak. Usalli fardhu isyak, dia sekurang 3 tu. Kena masyarakat lah. Kalau bahasa Melayu kita terjemah dia, sahaja aku solat fardu isyak. Sahaja aku solat fardu isyak. Itu 3. Itu kalau solat fardu. Kalau solat Jumaat kena tambah, menjadi imam, mengikut imam. Dia 4. Solat Jumaat dia 4, sebab solat Jumaat ni wajib jemaah. Solat fardu 5 waktu, sunat jemaah. Ada pun solat Jumaat wajib jemaah. Jemaah tu sekurang-kurang 40 orang yang mustautin. Banyak pula syarah tu, nanti kita syarah panjang lagi lah waktu tajuk Jumaat tu. Okey? Tapi senang faham, solat Jumaat dia 4 syarat dia sekurang-kurang. Usalli makna sahaja aku solat. Fardu lah. Jumaat, Jumaat lah. Fardu Jumaat ataupun solat Jumaat kan? Fardu Jumaat mengikut imam. Menjadi imam. Imaman makmuman. Sama tu. Imam pun kena niat imaman, makmum pun kena niat makmuman. Baru jadi solat Jumaat tu bersah. Kalau terlupa yang imaman makmuman tadi, ulang balik. Tapi payahlah kan. Biasanya imam dah Allahu Akbar, tiba-tiba dia nak takbir balik, makmum jadi macam mana? Sebab tu susah jadi imam tuan-tuan, bukan senang. Makmum kalau kata dia tak masuk, boleh ulang balik, salah kan? Tapi imam dia dah takbir dah Allahu Akbar, tak sempurna niat dia tadi, nak kena ulang balik Allahu Akbar dah. Makmum ni solat hari raya ke Ustaz? Sudah. Kan? Sebab tu nak jadi imam ni kena syarat mazhab kita Syafi'i. Syarat pertama nak jadi imam apa dia? Afqahuhum, yang paling faqih, yang paling alim. Dia belum syarat umur lagi. Umur tu kemudian. Walaupun dia muda, tapi dia alim banding dengan orang tua, tapi tak alim. Mana yang layak jadi imam? Alim tu dulu. Macam tu. Dia syarat dia alim. Walaupun alim tu alim kecil. Tahu alim kecil? Umur 9 tahun, 10 tahun dah alim dah. Tu. Subhanallah. Baik. Saya tengok niat ni apa dia? Lintasan dalam hati serentak dengan awal perbuatan. Mana awal perbuatan wuduk tadi?
basuh muka. Tu basuh muka tu rukun nombor 2 kan. Itulah rukun yang pertama perbuatan dia. Adapun niat ni dalam hati. Jadi dia kena serentak. Serentak. Adapun di masa kita tadah tangan kan, kadang-kadang ada sebahagian dia baca dulu kan. Melafazkan niat tu dulu. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Pada menurut mazhab kita Syafi'i, lafaz tu tadi tu sunat. Tapi belum dikira niat lagi. Niat sebenarnya di mana? Ketika dia basuh muka. Tapi ustaz, payah ustaz. Ketika basuh tu 100 kali basuh, sekali pun niat tak masuk. Sudah. Macam mana nak selesai masalah tu? Boleh taklid mazhab Maliki. Macam mana taklid mazhab Maliki? Dia lafaz tadi tu sah dah tu. Sebab mazhab Maliki punya niat tu ialah kubail. Dia maksud dia dekat-dekat nak buat. Mana sebelum basuh tu, ketika tu kan dia niat dulu, tu dia basuh betul. Jadi yang ni tadi tu niat. Sama macam solat. Awal perbuatan mana? Takbir, betul ke tidak? Sebelum takbir tu dia baca niat. Salli fardhal isya' arba'a raka'atin adaan ma'muma lillahi ta'ala. Dia sebutlah tu. Sahaja aku salat fardhu isya' 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Terus dia angkat takbir. Allahu Akbar. Itu niat menurut mazhab Maliki. Sah. Tapi kes khas. Tak semua orang boleh pakai tu. Memang dia jenis hati dia, was-was dia, masya-Allah, tabarakallah, boleh pakai. Tapi kalau macam tuan-tuan, rasa insya-Allah tuan-tuan perempuan semua kan alim-alim belaka, tak ada pun was-was macam tu kan. Jadi bagus pakai kat dalam mazhab Syafi'i yang asal. Itu apa dia? Niat tu ketika awal perbuatan. Kalau wuduk tadi ketika air tu mula-mula sampai ke muka, sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Atau sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Samalah seperti makna dia tu. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, apa rukun ketiga? As-salisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bulat perkataan ma'a tu. Bulat perkataan ma'a tu. Ma'a tu iaitu bersama sehingga siku. Basuh kedua tangan ni betul memang sampai ke siku betul. Baru sah. Ma'a ni makna dengan siku-siku tu sekali kita basuh. Ada khilaf sikitlah beberapa ulama, tapi kita ambil yang jelas pada mazhab kita Syafi'i, basuh tangan ni mesti dari hujung kuku kita, hujung jari kita ni sampai ke siku. Di mana siku? Cuba cium. Kalau tak kena tu siku. Tak kena. Kalau kena tu bukan siku. Tapi kalau siku orang, tu boleh dicium. Okey, nak faham itu senang je. Tapi kalau kata ustaz, aku boleh cium siku sini, makna sakit. Bukan fleksibel tu sakit tu. Orang fleksibel macam mana sekalipun, gimnas macam mana sekalipun, siku ni memang dia takkan sampai untuk cium. Siku dia sendirilah. Tapi siku orang tak masalah. Dia minta disikukan pun boleh. Okey, tu baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sampai siku ni tulang-tulang tu lah, rasung-rasung lah. Tu siku. Okey. Dan bagusnya dilebihkan sikit. Dilebihkan ke atas sikit. Kalau ngam-ngam ni bahaya. Ngam-ngam ni kan bahaya. Sampai buat pula sebelum solat tu kan, dia ambil dulu marker pen, buat sempadan. La ilaha illallah. Bukan macam tu. Tak ada sampai tak macam tu. Dia basuh lebih tu confirm dah sah. Okey. Allahu Akbar. Baik. Sebelum daripada kita bahas bab tangan tadi, lupa tadi rukun nombor 2 muka. Baik, muka ni mana ke mana? Mana bahagian muka? Sebelum tadi terlajak kita bahas tadi kan. Mana bahagian muka? Cuba tunjuk sikit. Muka masing-masing. Sudah. Macam ni. Habis. Okey, mana sempadan muka? Kalau sempadan panjang kan, panjang muka ni dari tempat tumbuh anak rambut pada kebiasaan. Akan tanya pula, ustaz kepalanya gundul, mana tumbuh anak rambut? Sudah. Kebiasaan awam, orang uruf, orang ramai, tumbuh anak rambut tu dekat mana? Pakai yang tu. Itulah sempadan dia. Tak kisahlah dia gundul ke tak gundul ke, Einstein ke. Jangan bahaslah waktu tu. Kita cerita hukum uruf, bukan hukum khas. Bukannya kerana kan seorang ni
Hukum berubah tidak. Hukum boleh berubah bila beramai tu. Bila berlaku perubahan setempat mana ramai, baru hukum boleh berubah. Tapi kalau kerana seorang, hukum tak berubah, hukum masih stay. Dia seorang tu je yang pelik. Macam tu. Jadi tempat biasa orang tumbuh anak rambut, betul tak? Iaitu antara dahi dengan ubun-ubun. Ubun mana atas ni? Kalau dalam bahasa Arab disebut nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Kan ada ayat Quran kan? Nasiyah tu ubun-ubun. Ni ubun tengah ni. Yang kalau kata tengkorak kepala kita tu macam lakuk sikit. Tu. Dia tempat tumbuh anak rambut ni kebiasaan orang ghalib dia antara dahi, jabin ni, dahi ni dengan ubun-ubun. Tengah-tengah tu. Tu tempat biasa orang tumbuh anak rambut. Kadang-kadang mungkin atas sikit, kadang ada orang bawah sikit, tapi kebiasaan situ. Baik, sampai mana? Sampai ke asfali zaqni, bawah dagu. Mana dagu? Dagu ni ialah tulang yang menemukan dua rahang. Ini rahang. Lihyah dia panggil, lihyaini. Dua rahang. Yang menemukan dua rahang ni, mana tulang ni? Ni tulang ni kan. Ini dipanggil dagu bahasa kita lah. Kalau bahasa Arab dipanggil zaqni. Zaqni. Ni dagu ni. Ni tulang sini ni. Ni sempadan panjang. Kalau sempadan lebar antara dua anak telinga, syahmatai uzunain. Di mana anak telinga? Tu yang damit tu. Damit tu. Kalau tak ada tu rasa masing-masing sendiri ya. Kalau tak ada tu mungkin 2 Jumaat. Tu saya sebut 2 Jumaat apa? Jangan gelak. Jangan fikir bukan-bukan. Wallahu ta'ala alam lah. Mungkin 2 Jumaat lagi tumbuh kau mana tahu kan. Tu. Antara dua anak telinga. Ini sepadan lebar. Sepadan lebar. Faham ya? Jadi kalau kata kita ambil benang ke ambil pen ke apa sebagainya, kita tarik buat bulat gitu. Itulah muka. Ni orang sini muha kan? Muha. Itu muka. Itu muka lah tu. Jadi kawasan ni wajib dibasuh. Segala kulit dan bulu-bulunya jua. Faham ya? Segala kulit dan bulu-bulunya jua. Melainkan kalau bulu mana? Melainkan bulu jambang yang tebal. Tu tak wajib sampai ke dalam. Tapi kalau macam kami ni, ini wajib. Ni kena gosok ni. Kena selati macam ni supaya air tu sampai. Sebab ni pun dia kena nipis lagi. Kalau tebal tu macam tu, macam surai singa. Pernah tengok singa kan? Lebarnya tu kan. Orang Islam pun ada juga yang macam tu, besarnya, takut masya-Allah. Muka dia tu macam singa. Okey, tak apalah. Baik. Jadi ala kulli hal, di muka kita ni ada beberapa bulu yang wajib juga dibasuh. Ketika kita ambil wuduk. Pertama ada bulu apa? Sebelum kening tu lagi. Ni bulu yang ada di dahi. Ada setengah orang di dahi dia ada bulu. Setengah orang lah, kebanyakan tak ada, tapi ada sebahagian ada. Maka wajib dibasuh tu. Kemudian mana lagi? Saibun atas. Itu muka, itu masih muka. Kemudian saibun bawah sini. Ni masih muka. Jadi yang perbinian kalau kadang-kadang bulu sini kan, rambut sini kan panjang kan? Basuhnya macam mana? Diselak ke belakang ke ataupun dibasuh sekali? Kena basuh sekali. Kena ingat tu yang bulu sini tepi tu. Tepi ni kadang-kadang ada yang panjang sini tu kan. Okey. Sebabnya tempat tumbuhnya di situ, di dalam kawasan muka. Jadi dia dikira sebagai rambut ataupun bulu yang di dalam kawasan muka. Kemudian di mana lagi? Ni. Kening. Kemudian bulu mata. Lagi mana lagi? Bulu hidung wajib tak? Bulu hidung tak wajib melainkan yang nampak. Contoh kalau bulu hidung tu tuburai keluar. Itu wajib dibasuh. Sebab dia dah masuk, dia dah jadi zahir. Adapun kalau dalam hidung ni batin, tapi sunatlah kita masukkan air. Dah faham Lagi bulu mana lagi? Bulu di atas pipi. Ni tulang pipi kita ni kan, ada sebahagian orang ada bulu sini ni. Biasa kalau kadang-kadang orang Arab biasa banyak ada bulu situ. Ataupun yang mungkin ada keturunan sebelah sana sikit. Kalau Melayu kita ni kalau ada situ tu pelik tu. Itu bukan Melayu pure dia panggil. Itu Melayu campur. Melayu juga tapi Melayu campur.
Bukan kata salah, tak salah pun. Kemudian mana lagi ni? Jambang dia ni, lihyah dia panggil, iaitu bulu yang tumbuh di atas rahang, kedua-dua rahang kanan dan kiri, lihyah dia panggil. Kemudian mana lagi? Bulu mana lagi? Ni syarib. Itu apa? Misai. Kenapa orang Arab panggil misai ni syarib? Sebab bila dia minum, misai itu minum dulu daripada dia. Sebab tu orang Arab panggil misai itu syaribun. Syarib ni maksud dia apa? Peminum. Syarabun tu minum. Syarabah tu minum, syarbun tu minuman lah. Baik. Jadi syaribun. Ni misai ni syarib. Kenapa? Kerana bila kita minum, dia dulu yang minum air tu, baru kita. Itu misai. Sunat misai ni dicukur. Sunat dicukur. Tu ada ni lah. Kemudian ni bulu yang tumbuh di tepi ujung bibir. Tepi ujung ni. Jangan kami dah cukur tadi, sebenarnya ada sini ni. Kemudian bulu yang di bawah bibir. Lagi mana lagi? Bulu yang ni. Penyambung antara bulu bawah bibir ni dengan janggut. Ni ada penyambung di tengah ni. Ada setengah orang tebal di sini ni. Jangan ambil halus je lah, ni tak berapa pure sangat. Bukannya keturunan luar, keturunan Melayu kan. Jadi dia tak tebal lah ni, tak tajam lah, tak lebar lah tu. Baik. Mana lagi? Janggut. Tu. Itu antara kawasan-kawasan bulu yang wajib dibasuh. Adapun kalau perbincangan ni hukum khas. Manalah tahu hormon dia tu macam terlebih sikit kan. Bulu muka dia tu macam orang lelaki-lelaki. Padahal dia bini-bini. Sunat dia cukur bulu tu. Contoh bini-bini tapi dia ada jambang. Sudah. Itu masalah tu. Apa dia nak kena buat? Dia kena cukur. Dia kena cukur. Mengekalkan sifat perempuan dia tu. Okay? Tapi kalau orang laki-laki, kalau dicukur bulu di muka dia ni, menjadikan dia tu nampak macam perempuan, makruh dicukur bulu tu. Faham ya? Muka dia dah lah flawless. Jambu-jambu contoh. Kan? Dia cukur lagi bulu tu, lagi nampak jambu. Jangan cukur, biarkan ada bulu tu, nampak kelakian. Macam tu. Ali faham ya? Ni tambahan hukum lah. Kita cerita buat fiqah kan? Baik. Jadi kawasan ni tadi dengan kulit-kulitnya sekali wajib kita basuh ketika kita berwudu. Tu dia punya kawasan. Baik. Kemudian tangan. Tangan tadi samalah. Tangan tadi macam kita sebut tadi, iaitu antara hujung jari kita ni sampai siku. Lebih sikit lagi bagus. Begitu. Baik. Tangan ni tak ada isu sangat kan? Cuma kena hati-hati. Ada lekuk-lekukan di tangan yang payah kena air. Di muka pun ada juga. Antara kawasan yang payah kena air di muka ni ialah di bawah hidung ni. Dan di bawah bibir ni. Barang siapa yang bibir dia tebal lah. Bibir dia biasa-biasa saya, nipis ya, tak ada masalah. Ni tebal kan, kadang-kadang ada tu menjuih kan. Bahasa kami panggil juih, sini panggil apa? Bahasa sebelah Semenanjung, bahasa ni 9 anjik kan, kita panggil juih. Bibir tu juih. Macam tu, tu lebar, sebab lebar bibir dia tu. Menjuih. Jadi dia bawah tu memang dia macam payah sikit kena. Melainkan kalau air tu dia kena gosok, kena. Tu kena perhatikan. Bila kita wuduk tu semua tu kena bagi rata. Baik. Tangan begitu juga sampai ke siku. Ada beberapa lekuk di tangan ni payah kena air. Contoh dia apa? Celah jari ni. Lepas tu kita kena gosok-gosok sikit begitu. Bagi kena air. Antara ada lagi celah kuku. Tu lekuk-lekuk yang payah kena air. Antara kadang-kadang tu ni bawah siku ni ataupun pelipat ni. Bila tak diangkat begitu, jadi air tu tak jatuh. Kan kadang-kadang ada orang dia wuduk tu tangan macam ni ke bawah kan. Jadi payah mu kena ni, dia kena gosok. Baru dia kena. Tak kisah kita nak angkat macam ni ke, kita nak gosok tangan tu ketika ke bawah pun boleh. Yang penting seluruh air tu diratakan. Seluruh anggota tu rata dengan air. Baik. Yang ketiga dah selesai. Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, menyapu sedikit pada bahagian kepala. Mana bahagian kepala? Cuba tunjuk kepala masing-masing. Yang bini-bini jangan buka tudung. Okey. Mana sempadan kepala? Cuba cari. Bukan sempadan kelapa Sempadan kepala. Kepala masing-masing. Mana sempadan kepala?
Dari tempat tumbuh anak rambut sampai ke lekuk tu. Rasa tak lekuk tu? Lekuk di atas tangkuk tu kan? Kalau tak ada tu, doa istighfar banyak-banyak. Kalau tak rasa lekuk tu, istighfar banyak-banyak. Sebab tu salah satu dari tanda-tanda kematian. Dia tak rasa sudah tangkuk dia tu. Lembik sudah lah tu maksudnya tu. Tu. Dia ada lekuk situ tu. Okey, ada lekuk situ. Bawah daripada lekuk tu itu tangkuk. Walaupun ada rambut, walaupun ada bulu, tapi itu bukanlah kepala. Sebab kadang-kadang dia malah mau tanggal kopiah dia, malah mau tanggal topi ke sebagainya, malah mau tanggal sarban, digosok sini saya. Sah ke? Tak sah sebab ni tangkuk. Walaupun ada rambut, ada bulu situ, tapi itu bukan kepala. Kepala ni kalau daripada sepadan panjang dia dari tempat tumbuh anak rambut sampai yang lekuk tu. Kalau dari lebar macam mana pula? Dari atas cuping telinga kanan sehingga atas cuping telinga kiri. Jadi kita buat bulat. Itulah kepala atas ni. Kalau bahasa kita panggil tempurung kepala, bukan kelapa. Tempurung kepala. Kena hati-hati kan tempurung kelapa sudah. Tempurung kepala. Kawasan tempurung kepala tu tak kisahlah ada rambut ke tak ada rambut. Kan tanya pula, ustaz, kan sekurang-kurang syarat sapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kalau aku gondol macam mana ustaz? Sudah. Isyarat sahaja, lebih kurang. Lebih kurang. Mana kita sapu tu lebih kurang. Berapa lebar? Cukup kalau kata kita ambil ni secolek, kalau bahasa kami colek air kan, satu titik macam ni, kita ambil teh macam tu. Sah tak? Sah. Itu sekurang-kurang pada mazhab kita Syafi'i. Sekurang-kurang. Tapi janganlah kedekut sangat. Air banyak lah. Lainlah kalau tak ada air. Kalau tak ada air pun labuan kita ni laut besar kan? Laut tu besar tu, ambil uduk sana. Tak juga tak ada air embun. Tak ada air embun ataupun air hujan. Ataupun lopak air tu mana cari yang paling besar sekali, lebih 2 kolah tu ambil buat uduk. Tak masalah. Okey, saiz dia tu lebar besar kan? Lopak tapi besar, bertakung mukalam macam tu kan? Ambil air tu uduk, tak masalah. Kamah bersama ada kamah, buat nak air ke situ. Tak apalah, itu kita cara buat air nanti. Okey. Baik. Maka sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lebih kurang macam setitih begitulah, setitih gitu. Hukum dia sapu bukan basuh. Kepala ni sapu. Kalau basuh juga sah tak? Sah. Cuma sebagai ulama sebut membazir. Makruh. Kita buka paip, basuh kepala gitu. Sah tak uduk dia? Sah. Uduk tu sah. Cuma dia membazir lah. Sebabnya yang wajib dia hanya sapu. Bagusnya kita buat cara Nabi macam mana? Ni kalau dalam hadis Bulughul Maram contoh disebut, ada riwayat Imam Muslim, ada Imam Bukhari, ada bila Nabi berwuduk dia akan letakkan ibu jari dia ni di cuping telinga, begitu. Ni bab sapu kepala. Kemudian jari dia tu dia akan hampir-hampir temu macam tu lebih kurang. Okey, kemudian ditolak ke belakang. Kemudian ditarik semula ke depan. Kemudian diputar. Itulah cara wuduk Nabi ketika sapu kepala. Bila kita sapu keseluruhan kepala ni, hakikat sebenarnya 4 mazhab punya wuduk semua kita dah buat. Sebab mazhab Hanafi, sapuan kepala sekurang-kurang setelapak tangan. Kalau secoteh sikit macam kita tadi tak sah. Dia kena suku kepala. Suku kepala ni lebih kurang setelapak tangan. Mana dia kena sapu macam tu. Baru sah. Tu mazhab Hanafi. Kurang daripada tu tak sah. Lebih sah lah. Hambali dan Maliki, dia wajib kena sapu seluruh baru sah. Kalau sapu sikit tak sah. Dia khilaf kat situ. Kita mazhab Syafi'i paling ringan pada bab wuduk tu, bab sapu kepala tu. Sikit sah dah. Begitu. Baik. Terus kita tengok lagi rukun seterusnya. Rukun
Yang kelima, wal khamisu, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki hingga buku lali. Mana buku lali? Cuba rasa. Atau sebahagian kitab lama disebut mata kaki. Bila pula kaki ada mata? Dia ada dua tulang tu. Dua tulang. Sampai situ. Tulang kanan dan kiri tu buku lali kan? Lali luar, buku lali dalam. Yang biasa bengkak kalau gaut tu, situlah tu. Tu kan? Di situ. Jadi sampai ke buku lali tu mesti dibasuh dari hujung kaki sampai ke buku lali. Dan ingat ya, Nabi ada sebut bahawa ramai orang yang kena azab kubur. Kenapa? Kerana wuduknya tidak sempurna. Macam mana wuduk tak sempurna? Tumitnya tu tidak dibasuh. Sebab tu dalam bahasa Arab tumit ni disebut aqibun. Dia perkataan dia, ejaan dia begini. Ain qaf ba. Aqibun. Iaitu apa? Tumit. Kalau seksaan, iqabun. Nampak tak? Dekat tak perkataan dia tu? Dekat kan? Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat berat seksaannya. Berat seksaan. Seksaan, tumit. Nampak tak perkataan dia dekat kan? Tu kena hati-hati. Ramai orang yang diseksa kerana wuduk tak sempurna. Kenapa? Kerana dia tumit dia tu tak dibasuh ketika dia ambil wudu. Sebab tu bila kita basuh kaki tu ketika dalam wudu, bukannya disepak-sepak air tu. Kan ada orang dia bukanya itu besar dia buka tapi disepaknya air. Dia ulu-ulu macam tu saya, dia sepak-sepak macam tu saya. La ilaha illallah. Berlaku depan mata kami sendiri. Banyaklah berlaku kes ni. Banyak tempat dah lah. Jadi kita tengok budak tu ambil wuduk, biasanya orang muda lah ni. Ada juga orang tua pun ada. Orang tua muda saya tu kebiasaan ni orang muda. Kebiasaan lah banyak yang depan kami berlaku orang muda. Ada juga yang pakcik-pakcik pun ada juga buat panggil macam tu. Bukanya air tu sudahlah besar lagi. Macam tu, macam mau basuh kereta. Kemudian dia pun sampai buat part basuh kaki ni, sipaknya air tu macam tu. Tengok tumitnya tak basah pun. Terpanggil lah, sini tengok. Kenapa tak basuh kaki tu betul-betul? Okey sudah bah? Sudah. Dia kalau okey sudah habis. Okey. Suruh dia tunjuk rasa kaki kamu tu, rasa tumit tu basah tak? Tak basah. Tu tak kena. Padahal tumit ni dalam dia punya sempadan, betul ke tidak? Buku lali tu atas lagi, tumit tu bawah lagi. Jadi tumit ni pun wajib dibasuh. Jadi kena basuh tak tumit tu? Kena basuh. Jadi kena gosoklah. Gosok. Termasuklah pecahan-pecahan yang ada. Contoh kan tumit kita kan biasalah kerja keras pecah kan kita punya tapak kaki tu kan. Bukannya flawless sangat pun ramai-ramai kan, biasa pecah. Termasuklah rekahan-rekahan tu. Kan rekahan-rekahan tu kan, dalam rekahan tu pun kena ada masuk air juga sebab dia dah jadi zahir. Dia dah jadi bahagian yang zahir, makna bahagian luar. Begitu baik. Yang terakhir wasadisu at-tartibu, yang terakhir ialah tertib. Apa makna tertib? Mazhab kita Syafi'i dia syarat dan rukunkan tertib ni. Itu apa? Mesti ikut susunan. Tak boleh basuh kaki dulu kemudian basuh kepala. Tak. Ataupun basuh muka, tak sah. Dia mesti ikut tertib satu persatu. Wallahu taala a'lam. Ada berapa soalan? Okey baik. Jadi kita tengok sikit kitab Penawar Bagi Hati ni. Saya tu kita berhenti kat mana dalam bulan puasa gitu. Ada siapa catat tak? Kita dah masuk anggota yang 7 kan? Pada bab mulut pada bab lidah kalau tak silap hari tu. Muka surat 21. Terbalik tu. Muka surat 12.
berbantah-bantah. Okey. Okey, baik. Ni dia dalam ni pengarang dia nak ceritakan kepada kita ni perkara-perkara yang menjadi dosa lidah. Sebelum ni dia cerita berkenaan dengan bab dusta, bab mencela, mencaci maki dan sebagainya lah sebelum ni. Baik, kita sambung lagi muka surat 12 perenggan nombor 2 tu, baris nombor 4 dari atas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Ini salah satu kesalahan mulut, kesalahan lidah kita. Dosa lidah. Apa dia? Berbantah-bantah. Makna nak bertakak, berkata orang ni 9. Nak berdebat, tak habis-habis. La ilaha illallah. Sikit berdebat, hebat betul. Ataupun dia berkata-kata perkara yang tiada memberi faedah. Mana dia cakap tu kita pun tak tahu mana hujung, mana pangkal, mana kepala, mana ekor, kita tak tahu. Cakap ya. Pernah jumpa tak orang nyanyuk? Tuan-tuan pernah jumpa tak orang nyanyuk? Ada orang nyanyuk ni dia tak cakap sangat, tapi dia buat benda tu, dia buat macam ni dia lupa, dia buat macam ni dia lupa, dia buat benda ni. Ada yang macam tu. Ada yang nyanyuk ni dia cakap tak berhenti. Tu biasa saya jumpa. Sebab dalam kogol-kogol saya pun ada juga yang macam tu. Nenek-nenek kan, cik-cik atuk yang dah tua-tua tu kan. Nyanyuk dia tu masya-Allah tabarakallah. Bila dia bercerita tu, dia tanya nama kita, kau nama siapa? Sudah. Padahal setiap kali raya jumpa muka dia ni. Tapi setiap kali jumpa tu lah dia tanya, kau nama apa? Sudah. Tu faham dah tu. Jadi kita ni dah awal-awal beware lah ni. Kita dah hati-hati dah ni. Begitu. Kemudian dia kalau dia cerita, satu cerita tak habis, cerita yang kedua, lepas tu cerita ketiga, kita pun tak faham mana ujung mana pangkal. Tu. Jadi daripada mula umur kita ni muda, jangan kita biasakan bercakap tak berhenti, tak tahu ujung pangkal. Nanti bila kita sampai satu tahap umur kita lanjut dan sebagainya kan, 60-an ke atas, kita memang cepat jadi nyanyuk. Kalau ketika muda ni kita biasa cakap yang tak tentu ujung pangkal. Asal orang cakap dia sampuk, asal orang cakap dia sampuk, asal orang cakap dia sampuk. Minta maaf. Sampai tu tahap nanti orang yang suka menyampuk-menyampuk ni kan, biasanya dia akan cepat kena penyakit nyanyuk. Tu dia punya efek dah. Bila umur dia meningkat 50-an ke atas, 60-an ke atas, dia cepat kena penyakit nyanyuk. Banding dengan orang yang biasa relax, tunggu dulu sebagainya kan, dengar dulu sebagainya. Tu dia jadi tenang. Jaranglah orang nyanyuk macam tu. Tapi yang biasa nyanyuk iaitu apabila dia bercakap tak ada faedah. Ini salah satu kesalahan mulut juga ni. Kenapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah daripada bukan Ibnu Hurairah ni, dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah tu bukan Ibni Hurairah. Abi Hurairah. Nun tu bukan nun tu ya. Yang bawah, nota kaki bawah. An Abi Hurairah. Dia tulis begini tu bawah tu. Dia tulis begini. An, kemudian dia tulis ni Ibni, dia tulis ni Ibni ni. Ni kan tukar nun tu tukar ya. Abi tukar ya. Ya, titik bawah. Abi Hurairah. Tu betul. Tu bawah nota kaki yang bawah ni. Nota kaki tu kan ada nombor 1 bawah tu kan. 1, kemudian dia kata hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibni Majah. Dari an tu dari riwayat siapa sahabat dia? Dia tulis itu Ibnu. An Ibni, bukan Ibni. Abi Hurairah. Cetakan tu pun kita kena betulkan juga tu. Takut kau ada tersilap kan. Baik. Artinya, apa makna hadis tadi? Setengah daripada keelokan Islam seseorang itu
Apa dia? Meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Dan seperti mengadu-ngadu. Okey, baik. Kita tengok situ. Apa makna hadis ni tadi? Min husni islamil mar'i. Daripada tanda orang Islam tu baik perangai dia, apa dia? Dia tinggalkan benda yang tak ada manfaat. Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia tinggalkan perkara yang tak beri manfaat pun pada diri dia, ataupun tak kisahlah, tak beri manfaat baik dari sudut dunia ataupun akhirat. Makna tak ada sembang kosong. Tak ada sembang-sembang kosong sebagainya, tak ada, ditinggalkan. Melainkan benda yang mesti ada manfaat. Walaupun bab dunia sekalipun boleh. Jangan kata tak boleh. Kalau macam tu tak boleh sembang lah bab dunia. Boleh. Mana pula tak boleh sembang bab dunia? Boleh sembang bab dunia, tapi kurang-kurangkan. Banyakkan kita bersembang berkenaan dengan bab akhirat, bab dosa, pahala syurga, neraka, amal ibadah sebagainya lah. Itu lebih banyak lagi, lebih baik. Tapi kalau kata nak sembang juga bab benda dunia, boleh ke tidak? Boleh lah. Jangan kata tak boleh langsung. Tapi yang tak boleh sembang kosong. Tak tahu ujung pangkal. Tak ada manfaat langsung. Tak ada ilmu langsung. Tak ada langsung isi dalam kita punya penyampaian tu. Tak tahu. Orang pun jadi tak faham. Apa benda kalau cakap ni contoh tu. Jangan. Tinggalkan. Dan seperti mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni mengadu domba. Makna melaga-lagakan orang. Memfitnah-fitnah orang. Mengadu domba. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammamun. Artinya, tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Apa dia? Menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani ni radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa makna hadis ni tadi? Orang yang suka mengadu domba, makna mencerita-cerita keburukan orang kepada orang lain. Ini Nabi namakan sebagai nammam. Perbuatan dia tu dipanggil namimah. Bahasa kita orang kita ni fitnah. Orang yang suka fitnah orang. Suka ngadu domba orang, suka melaga-lagakan orang, batu api bahasa orang kita. Tu. Orang tu tak buat gitu, tapi dia buka cerita, dia mulakan cerita. Akhirnya orang jadi bergaduh, salah faham, jadi kutuk-ngutuk, macam-macam lah. Jadi bergaduh. Itu dia panggil sebagai nammam. Ini berdosa, tidak masuk syurga. Bilalah ada satu perkara yang dihubungkan dengan azab, maka perkara tu haram dilakukan. Itu kaedah dia. La yadkhulul jannah, mana takkan dapat masuk syurga. Maksud dia betul azab lah kan? Azab. Orang yang nammam, iaitu yang mengadu domba ni tadi. Jadi bila satu perkara tu dihubung kaitkan dengan dosa, dihubung kaitkan dengan azab dunia ke azab akhirat ke, maka perkara tu haram dilakukan. Itu kaedah dia bila kita baca hadis, baca Al-Quran begitu. Sebabnya ni ayat ni cerita dari sudut jumlah dia tu jumlah khabariyah, jumlah cerita je, ayat cerita. Tapi ada insya'iyah, dia ada tujuan di situ. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Sekan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia dan tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Okey. Apa makna sini? Kita nak menyampaikan cakap orang, boleh ke tidak? Tengok isu yang yang disebut tu tadi. Kalau isu yang disebut tu, yang disampaikan cakap orang ni tadi, isu yang boleh membawa kepada pergaduhan, maka itulah dipanggil namimah ni tadi. Itu boleh jadi berkelahi, boleh jadi bergaduh.
Itulah fitnah memfitnah ni, mengadu domba ni, itu yang haram, dosa besar tu. Adapun kalau kata kita pindahkan nasihat, contoh ustaz bagi nasihat sekian, kita pun sampaikan kepada orang, adakah itu dia panggil fitnah? Adakah itu dia panggil adu domba? Bukan. Itu dia panggil menyampaikan nasihat. Itu tak termasuk dalam bab mengadu domba ni. Dan hati-hati zaman kita sekarang, dulu mengadu domba ni, kalau kita panggil membawang lah. Membawang. Sama lah tu mengadu domba ni. Memfitnah orang, membawang lah tu. Cerita-cerita pasal orang kan. Baik. Kalau yang disampaikan, kalau dulu-dulu cerita-cerita sebagainya ni, dia memang mulut ke mulut. Tapi sekarang ni tak perlu pakai mulut pun, pakai jari je. Share je kan. Tak tentu asal, ujung pangkal sebagainya, terus share. Padahal benda tu boleh buat bergaduh. Kan jadi masalah. Antara contohnya apa? Yang terbaru-baru ni, 2 minggu lepas, raya terkejut. Kan? Adalah beberapa video tu kami pun sedih lah kami tengok. Kenapa pula perlu diisu-isukan benda tu lagi? Kan? Dia biasa yang mengisukan benda macam tu bila dia tak belajar hukum. Kita belajar dah sebelum ni kan, nak mensabitkan awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Syawal ataupun mana-mana bulan yang lain daripada bulan Hijrah pun, macam mana cara nak sabitkan dia? Cara nak tetapkan dia? Tengok anak bulan nampak, maka besok dia tu satu hari bulan yang baru. Kalau tak nampak, maka lusa dia tu satu hari bulan baru. Betul ke tidak? Itu kaedah dia. Ada pun yang berlaku isu hari tu ialah pengiraan dari sudut falak, hisab falak tu, adakah dia panggil kebarangkalian nak nampak anak bulan tu tinggi ataupun rendah, besar ataupun kecil. Kalau kata kebarangkalian tu tinggi, makna memang kita senang nampak. Mana lihat pergi topong memang nampak. Tengok mata kasar macam ni pun boleh nampak anak bulan tu. Sebab kebarangkalian dia tinggi. Kalau kebarangkalian dia rendah ataupun 50-50, maka itu yang jadi isu hari tu. Yang berlaku isu hari raya gitu, dia ada 2 kriteria pengiraan. Ada kriteria pengiraan lama, ada kriteria pengiraan baru. Baik. Kalau mengikut kriteria pengiraan lama, keboleh nampakan anak bulan tu masih ada lagi. Walaupun tak tinggi, tapi boleh nampak lagi. Kebarangkalian nak nampak tu masih ada. Tapi tak tinggi lah, sikit lah, tapi masih boleh nampak. Mana kalau kata nampak sekalipun halus sangat, kalau ikut kriteria lama. Kalau ikut kriteria baru, memang tak nampak. Kebarangkalian untuk nampak tu memang sangat-sangat rendah. Memang tak nampak lah. Segi adat memang tak nampak. Ikut kiraan atas paper, atas kertas, atas teori, atas kiraan matematik. Tapi walhal hasil macam mana keadaan sekalipun, hukum dia bukan sekadar pada yang kita kira atas paper tu. Hukum dia pada zahir, maknanya kena pergi teropong. Nampak, maka hukum di situ. Tak nampak pun hukum di situ juga. Dan hari itu berlaku yang nampak kat mana? Labuan. Tahniahlah orang Labuan. Kebetulan cuaca masa tu clear. Tempat-tempat lain hujan. Payah nak nampak. Kita dekat Labuan pagi tu kami dipahamkan sebab kami flight 30 hari bulan. 1 hari bulan pagi tu ada beritahu pada kami pagi dekat sini hujan, betul tak? Hujan kan? Ke renyah-renyah macam tu, tapi hujan lah. Kami diberitahu hujan, ada setengah tempat hujan. Tapi petang tu tak hujan. Petang tu clear kan? Itu yang keboleh nampakan tu memang besar. Kebarangkalian boleh nampak tu memang besar. Sebab tu dia orang teropong tu memang nampak. Tempat lain hujan. Banyak hujan. Jadi memang payah nak nampak. Macam ada sahabat kita yang di Kuala Lumpur, dia orang dekat menara Kuala Lumpur tu. Petang tu hujan. Nak setting teropong pun tak boleh. Sebab teropong tu dia elektronik. Nak setting dia kena ada cahaya matahari dulu. Mana dia akan setting, dia ambil tembak dekat matahari dulu, dia setting kamera tu, kemudian baru dia dapat bulan tu, baru dia dapat teropong tu diarah ke bulan. Dia pakai elektronik, dia pakai adalah sistem dah lah, sistem kami pun tak faham juga tu. Ya. Baik. Maka kat dia orang kat sana, dia orang tak dapat nak buat.
Kenapa? Petang tu hujan, jadi matahari tu memang cahaya dia tak cukup untuk nak aktifkan kamera tu. Sensor dia tu baik. Jadi sebab sana tu, sebab tu tak nampak. Tapi jadi pergaduhan antara kita. Masyarakat kita ni kalau gaya lambat marah tak? Gaya awal marah pula. Terkejut. Nampak tak? Itulah nama dia manusia. Itulah nama dia manusia. Kalau ada ilmu, dia takkan jadi masalah begitu. Kalau orang yang ada ilmu betul, dia takkan jadi masalah. Kan sebelum hari tu kan saya dah beritahu kat sini betul. Ada kelas kita yang takhir tu sebelum puasa lagi tu pun. Kami dah beritahu dah, saya dah beritahu. Sini pun ada, di kuliah-kuliah lain pun ada. 1 bulan Islam confirm ada berapa hari? Pasti akan ada berapa hari? 29. 29 tu confirm memang akan berlaku 29 hari. 30 tu Nyiap Piramdi kadang-kadang 30 tu ada. Bukan setiap bulan 30. Wajib dia 29. Jadi kalau orang yang ada ilmu 29 hari bulan Ramadan hari tu, hari Ahad hari tu, dia dah selesai dah buat persiapan hari raya, betul ke tidak? Kalau kata raya tu jatuh hari Isnin, okey dah selesai. Kalau kata Selasa pun lagi dah selesai. Betul ke tidak? Tapi masalah orang kita ni suka last minute. Tak apalah. Okey bah, biasa raya ikut kalender, tu masalah. Ini jahil. Dia tentukan hari bulan tu ikut kalender, salah lah. Padahal penentuan dia tu mengikut tengok anak bulan. Jadi pengajaran kepada kita ramai-ramai. Masalah yang berlaku apa dia? Dia buat fitnah adu domba. Ada sebahagian puak kita di Malaysia ni sendiri tak percaya apa yang mufti buat tu. Keputusan yang mufti buat tak percaya. Dia ada kaitan dengan ideologi politik lagi lah. Ada juga lah tu di situ. Tak ada sebut lah mana-mana puak ada tu kan. Kita pun ada live. Kalau tak ada live ni saya sebut. Okay. Kasih mati. Okay. Nanti sembang personal lah, face to face lah. Kalau dalam ni tak bagus juga. Untuk majlis ilmu. Begitu. Ada tak buah hati? Macam-macam komen dia orang kat dalam Facebook tu saya tengok. Tak adalah nak balas, tapi hati tu geram masa nak bantai. Okay. Ada pula yang kata, tak betul tu sebab apa? Dia berasa hati dia. Kerana kejahilan dia kata, ini tersilap ni, raya Selasa. Tapi besok tu pergi kat solat raya. Makan juga. Itu kerana jahil. Wal-iyazubillah. Jadi jangan kita begitu. Betul awal tadi saya sebutkan, barang siapa yang ada ilmu dalam bab beribadah ni, maka ibadah dia selamat. Tapi kalau dia tak ada ilmu, apa berlaku? Ibadah dia pun masalah, malah dia akan jadi bergaduh pula dalam masyarakat. Jadi kita tinggalkan benda tersebut. Ni Syekh sebut kat sini kan, tinggalkan mengadu domba dan sebagainya tu, sebab tak masuk syurga bagi orang yang suka mengadu domba ataupun bercakap benda yang tak ada faedah, ataupun suka berbantah-bantah tu. Bantah-bantah ni suka nak berdebat tak habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, wallahu taala alam. Sekadar tu saja dulu. Tanda dulu takut hilang. Tanda dulu. Nanti kita akan sambung. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Maka kita sambung semua itu nanti insya-Allah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.